A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam Muhammad ibn Abdullah sahibul barakat wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa azwajihi at-tayyibat fa amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah limpahkan kita kesenangan, kebahagiaan. Bahkan dengan dua nikmat terbesar dalam hidup kita ini, iaitu nikmat iman dan Islam ini, mudah-mudahan daripada saat kita lahir mungkin ataupun saat kita diberikan hidayah petunjuk itu, moga dikekalkan dalam diri kita sehingga kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntunglah kita apabila di saat ini kita mampu menggagahkan diri kita ke masjid. Tambah pula lagi kalau orang muda itu lagi-lagi Allah suka apabila dia sampai ke masjid. Tambah pula kalau anak-anak dan generasi kita yang suka menghidupkan dan mengimarahkan masjid ataupun tempat-tempat ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kesempatan ruang waktu ini sama-sama kita kongsikan, mudah-mudahan nilai ilmiah, nilai kebaikan ini menjadi suatu panduan, suatu pedoman dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup ini saya boleh kategorikan bahawa kita ni tak lama, yang mana kita akan berada daripada tahap kita kanak-kanak, bayi, sehinggalah kita nak cuba meningkat dewasa. Kemudian daripada dewasa, kita dah sampai kepada tahap warga emas. Itu tahap paling matang. Kemudian apabila kita dah sampai ke tahap warga emas, tak lama dah usia kita semakin senja, kita dah nak kembali kepada Allah. Jadi 3 tahap umur bagi saya kebiasaan manusia yang kalau Allah berikan bonus hidup kita ni lebih-lebih, ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, 3 kategori ataupun 3 ruang lingkup kehidupan ini, yang mana kita ada 2 perkara, kita tidak ada perkara yang ketiga. Apa dia? Di saat kita kecil sampai kita nak meningkat dewasa, kita ada 2, iaitu kita ada masa, kita ada tenaga. Tapi kita tidak ada satu perkara, iaitu kita tidak ada harta. Kita tak boleh beli barang-barang, kita tak boleh beli barang apa yang kita suka. Di saat kita peringkat awal. Apabila kita dah tahap dewasa, kita dah matang, kita dah berkahwin, kita dah bekerjaya, kita dah ada duit dan sumber pendapatan, kita ada 2 perkara, tapi kita tidak ada perkara yang ketiga. Apa dia? Kita ada tenaga, sebab kita kuat. Kemudian kita ada duit, kita ada wang. Cuma satu perkara yang jarang-jarang ada, iaitu kita tak ada masa. Masa untuk apa? Masa untuk kerja, Ustaz. Masa saya untuk ni, masa macam-macam alasan. Jadi masa kita ni kita cuba pertikaikan sebab kita tidak cukup masa. Apabila kita dah menjengah usia yang semakin senja ini, tuan-tuan, kita ada 2 perkara, kita sebut pula kita tidak ada perkara yang ketiga. Apa yang kita ada? Kita ada harta. Sebab dah lama dah aku kerja, aku kumpul harta. Dan yang kedua, saya ada masa. Tak ada apa-apa, duduk rumah ya. Tapi saya tidak ada perkara ketiga. Saya tidak ada tenaga. Pegang tongkat nak pergi masjid, pakai kerusi roda, tuan-tuan dan puan. Jadi di saat itu kita sering kali mempertikaikan rezeki yang Allah bagi. Sedangkan dalam hidup kita ni Allah bagi banyak sangat pada kita. Cuma banyak kita pertikaikan daripada kita bersyukur. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sedar ataupun tidak, banyak sangat pembaziran yang kita buat. Mana Ustaz? Saya ni Ustaz memang berjimat cermat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, baginda Nabi SAW memberikan peringatan. Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas. 2 nikmat yang sering kali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Iaitu apa? Yang pertama sekali as-sihhah, yang kedua al-faragh. Yang pertama ialah nikmat kesihatan dan yang kedua ialah nikmat masa kosong. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya bertanya pada diri saya dan tuan-tuan bertanya kepada diri tuan-tuan sendiri. Masa kita sihat, berapa kali kita dapat menghadirkan diri ke masjid? Allahu Akbar, boleh kira dengan tangan. Tapi bila kita sihat, berapa banyak kita pergi ke court badminton, court tenis, pergi ke padang golf? Banyak Ustaz. Tuan-tuan dan puan, bandingkan dengan perkara tadi. Di saat kita kosong, masa kita lapang sangat, apa yang kita buat? Baca paper Ustaz, baca paper. Okeylah baca paper. Yang lain, tengok WhatsApp Ustaz. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, nampak tak peringatan ini yang Nabi SAW berikan untuk kita semua dan saya juga untuk dijadikan sebagai peringatan. Apatah lagi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, ya, sebagai peringatan kita bersama, iaitu wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira.
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahul azim. Kita boleh tunaikan hak kepada semua jiran-jiran kita, orang miskin yang sedang belajar, orang musafir dan sebagainya. Tapi ingat, wala tubadzir tabzira. Jangan kamu membazir, jangan kamu boros, jangan kamu keluarkan harta kamu. Kata ulama yang lain, jangan kamu ambil hak yang salah, kamu letakkan di tempat yang salah. Hari ini, berapa banyak sangat yang telah kita gunakan peruntukan? Kita beli apa? Kita beli handphone, harganya 3,000. Kita beli kereta, harganya ratusan ribu. Dalam tabung masjid, berapa ringgit kita tabung? Tak tanya orang lain, tanya diri sendiri. Allahu Akbar. 5 kupang pula. 50 sen pun rasa berat sebab dia duit shilling. Ambil yang ringan, ambil duit shilling, duit kertas yang tanpa tuan-tuan lihat, masukkan dalam tabung. Insya-Allah itu sebenarnya sebagai suatu peringatan untuk kita nak, kalau boros, kalau kita boleh habiskan duit banyak untuk kegunaan kita dalam hidup dunia ni, gunakan juga kesempatan dengan duit yang ada untuk kita letakkan dalam tabung kita sebagai saham kita di akhirat. Saudara yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sedar ataupun tidak, sebagai peringatan yang Allah berikan, kadang-kadang dalam keadaan kita ni berharta, ada wang, ada pangkat dan sebagainya, Allah datangkan ujian. Sebagai contohnya, kita ni seorang penyanyi yang hebat, yang boleh menyanyi. Tiba-tiba Allah datang ke kita sakit tekak. Hari itu tuan-tuan kita tak boleh menyanyi. Walaupun ditawarkan kepada kita dengan nilai yang begitu banyak, mungkin 10,000, mungkin 20,000, tapi kita terpaksa tolak sebab sakit tekak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hebat kita manusia ni di muka bumi, hebat lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan seluruh makhluk. Ingat, kita boleh menentukan masa depan, tapi kita tak boleh menentukan apa yang akan kita dapat di masa akan datang. Sebab Allah SWT yang akan bagi. Allah yang tentukan semua. Walaupun kita kata kita dah merancang, tapi sebaik-baik perancangan adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin mengajak kesempatan kita berada, sama ada dalam bulan puasa Ramadan ataupun di bulan-bulan lain, tambahlah saya kata di bulan Ramadan, hawa kita ni terlalu tinggi. Apabila di saat, cuba tengok, bila saat pukul 4, pukul 5 tu hati kita membunga-bunga. Ada taman dalam hati sebab nak pergi pasar Ramadan. Bila pergi bazar Ramadan, Masya Allah Tabarakallah, semua benda yang kita tengok tu, semua nak beli, semua kita nak ambil, semua kita nak makan. Apabila kita dah beli, letak kat rumah, bila azan maghrib, kita buka puasa, apa yang kita dapat? 1-2 menu je yang kita jamah, 1-2 menu je yang kita pegang. Yang lain, tak apa, nanti kita buat pergi masjid, bagi kat jiran. Nampak tuan-tuan? Beli hak baki baru bagi kat jiran. Bukan beli siap-siap bagi kat jiran. Tak beli bagi hak baki itu mungkin esok pagi ke dah nak basi baru bagi dekat jiran. Bukan, itu bukan contoh yang baik. Contoh yang baik ialah kita guna kesempatan dengan apa yang kita ada, dengan kadar yang sedia ada. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya bawa contoh-contoh ini sebagai satu peringatan. Apabila nak disebut tentang bagaimana nak menjadi seorang yang kaya, yang pandai mentadbir, pandai untuk melaksanakan kehidupan ini dengan sempurna, apabila dia tahu kekayaan di dunia ini, harta yang sedia ada di saat ini, dia boleh dapat pulangan yang lumayan apabila dia menjalankan perniagaan, bukan berteraskan kepada kepercayaan manusia, tapi percayaan kepada Tuhan. Tuan-tuan tengok macam mana Abdul Rahman bin Auf yang daripada kota Mekah ke kota Madinah dengan keadaan dia kosong, tidak ada berbekalkan duit, tapi dia mampu untuk menjadi seorang jutawan kembali di Madinah dengan cara dia mengamalkan cara perniagaan yang benar. Tuan-tuan nampak tak? Ini keadaan apabila manusia di zaman mereka itu, zaman baginda Nabi dan para sahabat, melihat bahawa bisnes kepada Allah, dengan Allah, itu lebih baik dan lumayan berbanding bisnes dengan manusia. Sebab manusia ni mungkin boleh bagi kekayaan sikit, tapi tak sama kekayaan yang Allah bagi kepada manusia itu sendiri. Maka bagaimana cara yang terbaik? Rancang kewangan anda dan jadikan Islam itu sebagai guide kita, pedoman kita, rujuk bagaimana para sahabat buat, bagaimana Nabi SAW tunjukkan untuk kita menggunakan kewangan-kewangan yang sedia ada, ekonomi kita lebih mantap, dan juga cara untuk kita tidak membazir. Bahkan kita bimbang apabila kita membazir, kita juga disebut sebagai kawan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, duit disalurkan ke jalan yang betul, gunakan kesempatan untuk menambah baik iman dan juga takwa. Sekian sahaja sedikit nasihat, pandangan dan perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan insan yang lemah ini juga perlukan doa dan juga bimbingan serta sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita berjumpa lagi. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.